Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul laa'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dzalikum qaulukum biafwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Sadaqallahul azim. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, diturunkan di Madinah. Ada bagi suratul Ahzab 73 ayat. Habis surah Sajdah kemarin, termasuk pula dalam surah Al-Ahzab. Surah ini diturunkan di Madinah. Muqaddimah suratul Ahzab. Dan surah ini diturunkan di Madinah. Mana surah ini Madaniyah. Nah, diturunkan selepas daripada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah. Adapun surah kemarin, surah Sajdah kemarin, surah Makkiyah. Nah, ni surah Madaniyah. Mengandungi 73 ayat. Nah, ada ayat suratul Ahzab ni 73 ayat. Semua. Surah Sajdah kemarin berapa? 30 lah. 30 ayat. Ada surah Ahzab ni 73 ayat. Surah ni nama dia Suratul Ahzab. Dinamakan surah Al-Ahzab. Gapo makna Ahzab? Perihal pasukan-pasukan tentera yang bergabung. Nah, Ahzab tu jamak bagi apa? Hizbun Ahzab. Gapo makna Ahzab? Pasukan-pasukan tentera yang bergabung, yang berkongsi ramai lah itu.
Gabung ni ruang. Banyak-banyak. Puak tu Qasi orang panggil Ahzab. Kalau Sa tu hizbu, satu hizbu saja. Nah, kalau 2 hizban, kalau 3 naik ke atas Ahzab. Ahzab ni beberapa puak, beberapa pasukan. Kalau makna sekor tu tak? Ahzab ni makna beberapa puak ataupun beberapa pasukan. Begini boleh surah ni panggil surah Ahzab kerana ada beberapa pasukan-pasukan tentera yang bergabung, yang berkongsi nak menetek dan nak serang Madinah Al-Munawwarah. Nah, nak menetek pasukan nak menetek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sepuak saja dak. Itu panggil Ahzab. Dan ada 3 puak. Kurang-kurangnya, dan besar-besar, iaitulah puak munafik Madinah, puak Yahudi Madinah, dan puak musyrikun Mekah. Qasi 3 Ahzab ni, 3 parti ni. Ahzab ni kalau balik kita dok panggilan ni parti boleh dah, parti. Hizbu adalah hizbu tu hizbu ni nah. Bahasa Arab panggil hizbu, bahasa kita dok panggil parti-parti. Maka puak ni 3 pasukan tentera ni iaitu terdiri pada musyrikun Mekah, nah, Yahudi Madinah dan munafikun Madinah, dan ada lagi puak Allah lagi pakak puak ni buat satu puak apa Qasi ramai-ramai puak dia, bergabung ramai-ramai puak dia buat pakat nak mari serang Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu dalam surah ni nya ada nak sebut hal ni dan dinamakan surah ni surah Al-Ahzab. Nah, surah apa pasukan tentera yang bergabung 2-3 puak tadi nak mari serang Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita dalam surah ni hal ni, maka dinamakan surah ni surah Al-Ahzab. Ahzab ni puak lah, mudah tak puak ataupun kalau bahasa Sia dah pak tu telah dah pak tu pak ni tu dah. Hizbu tu kalau bahasa Arab kau panggil hizbu tu hizbu ni hizbu tu dah. Ya ada banyak. Lepas tu ya Qasi puak dia. Dia orang panggil Ahzab. Bila Qasi dah heknya boleh nama gapo surah ni surah Ahzab ni kerana beberapa puak tentera pasukan tentera tu Qasi mari nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kepung bandar Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini boleh surah ni panggil surah Ahzab kerana kisahnya ada disebutkan pada ayat 9 hingga ayat 25. Nah, kisah Ahzab ni ada sebut pada ayat 9 lagi keratan ni. Bila kita mengaji masuk dalam surah ni, sampai ayat yang ke-9 ada nak cerita hal ni. Ada nak sebut hal ni. Nah, hingga sampai ayat 25. Jadi kiranya berapa? 16 ayat lah dah. 16 dah. Daripada 9 sampai 25. Kisahnya ada disebutkan pada ayat 9 hingga sampai ayat 25. Untuk mengingatkan orang-orang yang beriman
supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari serangan tentera-tentera musuh itu. Dalam ayat ni nya sebagai peringatan dan kesedaran pada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, supaya banyaklah bersyukur kepada Allah Taala. Yang mana telah menyelamat oleh Allah Taala, telah selamatlah oleh Allah Taala dari serangan tentera musuh yang berpuak-puak hak pakat Madinah, kepung Madinah, bana Madinah. Al-Munawwarah. Dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Tujuan puak ni nak hancur, nak habis dah. Dakwah Islam, agama Islam. Pakat puak dia dari dalam Madinah sendiri, itulah Yahudi Madinah. Dari munafiku Madinah, lepas tu mari puak lain ke luar-luar tu. Kalau nyu berjaya tu kak, Islam tu hancurlah. Tapi tak berjaya. Tak berjaya dia mau masuk, maka dalam surah ni ada sebutlah sikit sebanyak, bahkan lebih gapo nyatalah dalam surah ni nak ayat ada hancur atau gapo tak berjaya serangan Ahzab pada Madinatul Munawwarah. Maka sepatutnya mestinya kita kena bersyukurlah kepada Allah Taala. Mudah kata kalunya berjaya waktu kau. Tak tahu nak jadi kena. Tapi Allah Taala menyelamatkan. Allah Taala selamat. Dan perang Ahzab ni juga seolah katanya susah sangatlah. Masa tu kerana puak dia banyak. Habis kita hidup Madinah, lepas tu puak dia tu mari nak serang Madinah, nak peracur dah Islam, nak peracur dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bandar Madinah tu dia memang nak likau lah. Seolah kata likau lah. Dan perang Ahzab ni juga orang panggil perang Khandaq. Kan wak parik nak menahankan Madinah. Lek Nabi ni pun bersungguh-sungguh lah dan dengan sahabat-sahabat untuk menahankan. Maka akhirnya tak ada jadi. Kerananya marilah ribut, marilah angin, marilah gapo, cabut habis segala kemah mereka yang dapat suk begitulah. Maka dalam surah ni ada nak sebut. Kalau kita nak tahu sejarah paling panjang lagi, bukalah dalam surat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Perang Khandaq. Kita tengok di situ ada dia ceritalah dari awalnya balah mana sampai akhirnya balah mana. Maka dalam ayat surah ni nak cerita haning dan bagi kitanya bersyukurlah banyak-banyak. Yang mana Allah Taala menyelamatkan mereka dari serangan tentera musuh itu yang telah mengepung bandar Madinah dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Tujuannya waktu nak hancur dah. Maka cerita ni ada sebut dalam ayat yang ke-9 hingga sampai ayat 25. Maka munasabahlah sebut cerita ni dinamakan surah ni Suratul Ahzab. Ini sebab boleh dinamakan surah ni surah Ahzab. Illatut tasmiyah. Sebab dinamakan. Tapi illatut tasmiyah la tujibuha. Sebab nak penama tu bukan mesti. Supaya kita menama ada sebab nama ni.
Tapi bukan kata dah jadi balah tu kena nama tu berlakon dah, bukan mesti. Dah. Duk sebut padahalnya sebut benda lain pun ada dalam surah ni je. Tapi di nama suratul Ahzab. Ya ada kadang-kadang satu surah tu cerita satu cerita je, satu kisah ya. Supaya surah Fil tu dah, tak ada dok surah, tak ada dok cerita panjang mana hak lain. Ada apa? Surah Al-Fil dah. Ada. Lepas tu nama pun surah Fil. Tapi surah ni nya ada bagi dia 73 ayat, hak ceritanya 9 sampai 25 tu ya. Ada, tapi dipernamakan surah ni surah Ahzab. Intisari kanungnya. Nah, kanungnya dalam surah ni nya gapo? Dia kata pada awal surah ini Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tetap teguh mematuhi perintahnya, perintah Allah. Dan jangan menurut kehendak dan tipu helah kaum kafir dan orang-orang munafik. Ada. Di awal surah lagi Allah Taala perintah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh takwa kepada Allah. Suruh mematuhi perintah Allah Taala. Iaitu kalau kita tengok pun nyata lalu dah. Iaitu ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, takwa olehmu kepada Allah, wala tuti'il kafirin, dan janganlah engkau taat pada orang kafir, wal munafikin, dan kepada orang munafik. Zahir lah. Nah, faham lalu dah. Ada. Ni awal-awal surah ada sebut selalu dah. Ada. Supaya tetap teguh mematuhi perintahnya, perintah Allah. Dan jangan menurut kanak dan tipu helah kaum kafir. Orang kafir duk tipu helah, tujuan nawi punah agama ke apa tu, jangan turutlah. Jangan turut. Dak. Bukan duk suruh balas dak, tak usah turut ya. Lek kita jangan duk turut. Bukan duk suruh balas lagi, suruh balas, suruh lawe tu manakala dia tu kena. Manakala kena supaya Ahzab sani mari nak kepo Madinah. Tu barulah lek Nabi pun ada Tuhan perintah suruh pertahan, suruh gapo. Cumanya kita duk tu apa tipu helah dia. Hak tipu helah. Kalau asal tergede dia tak ada tipu helah. Dia pakat benda molek, benda gapo, tak ada hal lah. Kalau bahasa tipu helah dia, kita jangan duk turut. Nah, kita kena ijahlah diri kita. Dan orang-orang munafik, orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ni orang hak pesan zahir Islam, baik dengan orang Islam, tapi hakikat dia nak kena Islam. Maka hak tu pun kita jangan turutlah. Kita jangan gapo, jangan duk gapo masuk campurlah benda lah tu. Nah, munafik ni bahaya lagi kalau nak sebab cara dia. Kalau orang kufur tu dia nampak zahir selalu, tapi orang munafik ni dia pisah, dia buat rupa Islam. Nah, maka timur munafik ni masa Nabi kita mari di Madinah. Kalau tekah duduk di Mekah tu tak ada munafik. Islam 100%. Oleh kufur 100%. Jadi nampak batas molek lah. Bawa mari Madinah ada hak kufur, hak lawan terus Nabi, zahir lawan Nabi. Sama ada kufur musyrik dan kufur Yahudi tu. Lepas tu ada satu golongan di celah-celah tu orang panggil munafik.
Munafik ni dia masuk semaya sekali dengan Nabi. Tapi semaya dia keadaan malas lah, bukan semaya sungguh. Semaya masuk ambil nama kata orang Nabi. Nah, masuk semaya. Tapi semaya dia dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Ada. Nawi orang nampak ya kata semaya. Lepas tu dia tak ada berzikir. Dalam semaya dia tu tak ada berzikir dah. Nampak rupa ya tak ada. Zikir pun zikir nampak kok orang. Ini setengah daripada alamat nifak. Nah, zikir-zikir dalam semaya tu tak. Pas zikir luar semaya pun tak lah. Dia ada gitu saja. Orang nampak gitu saja. Jadi timbul satu puak munafik. Munafik ni, tak. Sehingga Nabi pun, bila dia Islam, bila dia zahir Islam, pakai Islam. Tak boleh nak buat gapo juga. Nah, cuma Nabi tu tahu kata orang ni munafik tak munafik. Tapi oleh kerana hukum zahirnya, dia Islam. Betul siapa dia mati. Nah, siapa dia gapo, pergi tani, pergi gapo juga. Munafik dia. Tapi orang kufur tu, urusan kufur lah. Ada urusan munafik ni, supaya orang Islam lah. Kerana mengikut zahir dia. Tapi buat ni, yang banyak hasutan dan angkaronyo gitu. Banyak hasutan. Lepas tu dia buat fan angkaro pisah no berjatuh Nabi. Nah, kosi dua ni, munafik dengan kufur ni ya kosi kerana hati dia hak betul-betulnya ya duk lek kufur. Tapi zahir ni ya duk lek Nabi. Hati dia orang kufur, dia duk so Nabi, dengar Nabi raya. Dia tengok cari apa, cari cut lah. Sudah dia masuk lagi. Buat dia kecek. Ada, dia buat lolok je iman. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau dia kelai pada puak-puak dia kata, "Dok, puak dia ni masuk campur dengan Nabi itu sebagai zahir. Puak dia bersama dengan kamu." Kelai pada syaitan dia tu ketua dia. Ini susah lah. Nabi pun tahu, Tuhan tahu dia. Tapi zahir dia Islam. Nah, dok tu dengan rupa orang Islam lah. Ada rupa orang Islam. Ada. Ini nifak dia tu. Maka kena beringatlah, jangan turut tipu helah dia. Kerana dia nak heret punah kita, kerana dalam hati dia tu ada hasutan. Hasut ni mana cemburu hati, tak ikhlas hati, dengki hati dia kepada orang Islam. Dia tak boleh tengoklah. Kalau agama tu naik, dia serabut perut lah. Lalu tu dia pisah cara dia. Nak menetai agama tu dia pisah susih-susih ke mana? Buku susih-susih ni. Kalau kita tak nampak kena ayat betul. Kata orang ni tak nampak, orang boleh sarah kita. Tapi munafik ni tak, dia tak main. Punya ayat gapo agama dia, Tapi susih-susih dia menetai. Ya kita tak boleh orang, tak boleh benar ni. Nah, kita jangan benar lah tu. Kalau tu gedenya orang ayat agama kita, hak kita tak nampak. Kita hamba tak nampak orang ni tolong sarah Balah mana hak sungguh. Kita tak apalah tu. Kita tak nampak apa kita suruh orang keterangan. Hak tosenya punya raya kita tapi boleh lepas dah tu kita pisah cari jalan nak putus agama. Oh ni nifak dia macam itulah. Alamat ialah ada nifak. Nah, alamat nifak dia tu ada. Tu dia dah. Maka kita orang Islam ni, nah, contohlah kepada Nabi, kerana Nabi Tuhan perintah dia jangan turut. Jangan turut. Nah, kalau kita tak balas pun jangan turut. Jangan siapa tangguh balas tu kau dulu. Kena dia karuk kita, dia gapo, kalau kita rak, kita pertahankan. Kalau kita tak rak, kita asingkan, kita pisah. Pisah ijah diri kita. Nah,
Tapi lek turut tu Tuhan perintah jangan turutlah. Kanok dia nak hancur agama, nak kena agama. Ya jenis kalau kita kira segininya jenis manusia tu ada hak mukmin terus, ada hak kufur terus, pas ada hak celah-celah tu. So celah ni ada pergi mari tu. Bahaya ni. Nah, hak celah ni hak bahaya. Hak bahaya sekali ni celah. Dekat di Mekah tak ada ni. Ia timbul di Madinah. Kumpulan ni ia timbul di Madinah. Ia satu hizib dia. Satu part dia. Baitul Ahzab tu. Satu parti dia, parti munafik. Kerja dia nya nak pelago, nak kena Islam, nak boleh mari dia boleh mari le Islam. Tapi hak kufur, hak Yahudi ke apa no, apa payahlah mari. Orang tengok lalulah. Orang bimbang selalulah takut main nak kena tu kena ni. Tapi le munafik ni dia boleh masuk. Boleh masuk terus. Maka buku hak tuduh kita dengar dah ngaji apa dalam tuduh Siti Aisyah isteri Nabi tu dah. Masa kelek satu safir Nabi, Siti Aisyah dia dituduh dengan zina dah. Hadisul ifki tu. Huminya mari dia munafik. Huminya munafik lah wakpan ni. Tapi dia belaga sungguh. Sahabat dengan anak Siti Aisyah tu orang Islam, orang penuh Islam. Tapi humi hak juga wak hasud dia wak caranya ialah fak munafik. Bawa siapa pun dia lepas cah dia. Tak lepas ni dia tak berzahir. Dia apa dia ke orang je so tuduh pada bini Nabi zina dengan ataupun jahat dengan seorang sahabat gitu. Lek dia tak zahir. Dia buat cara. Ni timbul di Madinah. Maka kita kena beringatlah Nabi, Tuhan pesan pada Nabi jangan taatlah. Jangan tu, kena beringatlah. Tapi dia tu Abdullah bin Ubay tu ketua dia. Di Madinah tu Abdullah bin Ubay. Anak dia berjurus nah. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Abdullah bin Ubay Ibnu Salul maksudnya. Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Salul ni kata mak dia. Abdullah bin Ubay bin Ibnu Salul. Tok dia Salul tu. Katanya tok dia. Kerana Abdullah tu anak bagi Ubay tu anak bagi Salul. Lepas tu anak bagi Abdullah ni nama Abdullah juga. Kau tu masya-Allah. Sahabat molek benar. Nabi tu ingat jasa dia ke apa gitu. Lepas tu munafik dia tu dia zahir juga masa Hudaibiyah. Masa Hudaibiyah tu Sayyidina Uthman kena takak kata dah mengikut satu sejarah. Sayyidina Uthman tu kena pegang oleh puak Quraisy. Musim itu musim sejuk benar. Juru dia buat zahir Islam dia tu dia wi baju Sayyidina Uthman tu suruh buat selimut, buat wi kain suruh Sayyidina Uthman tu selimut musim sejuk. Maknanya molek lah buat zahir tu. Tapi le dalam tu duk orang semata duk kisah semata. Maka ada perangai pesan ni terhadap agama. Nifak dalam agama ni susah lah. Le Islam ni susah lah. Kalau gitu, Tuhan pesan beringatlah jangan patuh. Jangan patuh. Tapi kena kena molek lah lama. Hok juruh pun duk beringat juga. Hok tak ada geno pun beringat. Bukan kena faham molek lah. Kena reti molek lah. Tu dia dah. Ni perangai dia. Perangai orang munafik. Banyaklah kisah munafik tu. Satu surah dalam Quran ada surah munafikin. Surah Jum'ah
lepas ada surah Jumaah tu ada surah Munafikin. Puya Nabi dakwah suruh wi khaira, wi duit untuk bantu agama gitu gini. Ya, jalan lah. Jangan wi. Mudah tu gitulah. Nah, jangan bantu Nabi. Ya. Bodak malah kita kawin lah kawin. Ni. Nah, bodak apa kawin Nabi minta kita wak baju ke bahasa dia. Tapi bol pada tu dia jalan pula. Jangan wi. Ni pak. Jangan duk nafkah pada jalan Allah. Nah, ya waklah alasan kalau kita duit dia duk pergi ke mana tak tahu duk supaya kita dah. Duk kenak ke duk gapo nak wi ke dia semua. Dia pisah wi orang tu nampak, jangan wi bantu kepada jalan Allah Taala. Maka kalau orang hati tak ikhlas dia boleh buat belaka benda tu. Dia cari jalan. Bawa orang tengok, dia buat berjuru. Nah, bawa orang tak tengok, dia pisah ke jalan tak molek. Ini nifaq. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wan nifaq. Nah, jauh daripada kekufuran dan nifaq. Ternyata. Dan diperintahkan supaya baginda menurut apa yang diwahyikan kepadanya. Jangan taat kepada munafik, jangan turut tipu helah orang kufur, dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya baginda menurut apa yang diwahyikan kepadanya, serta berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu dalam ayat yang ketiga tu. Ayat yang kedua, yang ketiga, wattabi ma yuha ilaika, dan turut olehmu barang yang diwahyukan pada engkau min rabbika, innallaha kana bima ta'maluna khabira, wa tawakkal 'ala Allah. Dan tawakkallah kepada Allah. Tawakal ni serah diri kita kepada Allah. Nah, lepas pada kita usaha gapo, serahlah diri. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah dengan Allah sebagai kita nak berserah. Nah, supaya kata kalau penyakit lah ni, penyakit COVID lah ni, basuh tangan, pekuk pakai mask, pekuk hidung, jangan hidup masuk dalam orang-orang ramai tempat. Dah kena duduk jauh-jauh, jangan duduk masuk campur tempat orang ramai. Hak okey sekali, tawakal ala Allah. Tawakal ni bukan kata buat 3 ni dulu baru mari tawakal dah. Jadi tawakal tu kena ada semua lah. Tapi bila kita buat dah tiga cara ni ataupun 4 cara ikutlah dah. Lepas tu kita kena serah kepada Allah Taala. Bukan kata di awal lagi kita tawakal, bahawa kita tak usaha tu, tak. Kita buat. Lepas tu hubung, campur dengan tawakal. Tawakal tu di awal lagi dah. Tapi kena usaha. Lepas tu cukup dah. Kalau kita tawakal pada Allah Ta'ala mengikut cara dia, kafa billahi wakila. Cukup dah. Nah, tapi we kena tepat dia. Iaitu lepas pada kita usaha. Nabi kata ikat dulu uta tu, we kejap molek, lepas tu tawakal. Bukan kata lepas uta gitu. Orang tanya untuk uta duk mana? Duk luar pagar. Lepas kena ikat nak? Tak. Kena tawakal. Tu tak kena. Nabi kata ikat dulu, lepas tu baru tawakal. Ni pun subhanallah lah. Dah. Pekuk dulu, basuh tangan, pekuk, pas asing tempat duk. Jangan duk campur. Ni dah, kita duk campur duk gapo? Dah. Tak ada lagi. Lepas tu tawakal. Apa? Ada juga orang tahu tawakal begini, kena juga tawakal. Itulah tempat tawakal. Itu Tuhan pilih lah. Nah, itu tempatnya Tuhan pilih lah. Nak wi tu saya wi, nak kena tu saya kena tu. Serah pada Allah Ta'ala. Bila kita buat Allah ni, maka
berarti kita tawakal. Dan cukuplah tawakal pada Allah Ta'ala. Wa kafa billahi wakila. Madalah dengan Allah sebagai wakil. Bukan kata dia pekut dah, basuh tangan dah, doa asing dah, meneh dah kita. Tak meneh. Kerana ada dosa lagi, iaitulah kita tawakal pada Allah Ta'ala. Nah itu. Bukan kata kita buat cukup, berjaya selalu. Tak. Kita kena tawakal pada Allah. Kalau dalam hati pun ada lagi jaya tak berjaya. Pahmada dengan Allah Ta'ala. Kalau tawakal pada Allah Ta'ala cukuplah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadi bagi dia makhrajan, jalan keluar ada. Adalah tu jalan keluar kalau kita takwa kepada Allah. Tu hai perintah dalam surah ni bila kita mengaji ni jumpalah. Kemudian ditegaskan bahawa sebagaimana Allah Ta'ala tidak menjadikan dua hati bagi seorang manusia. Nah, Tuhan takwi tak jadi bagi manusia tu dua hati. Maka demikian juga manusia itu hendaklah mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan menurut hukum syariat. Tak boleh seorang manusia tu jadi dua hati. Nak turut Tuhan kata, nak turut syirik kata misalnya. Nak sembah Allah Ta'ala kata, nak turut syariat lain pada Allah Ta'ala kata. Tuhan tak benar jadi orang. Kalau ada. Kalau nak turut syariat sungguh. Jangan dua syirik, sembah lain pada Allah Ta'ala kata, sembah Allah Ta'ala kata. Nah, punya duk betul-betul ni ibadat pada Allah Ta'ala. Punya sakit yang mula nak cari tok keramat lalu. Nah itu. Tak leh walah tu. Tuhan tak redha menolak. Serupa juga dengan Tuhan buat manusia tu ada bagi dia satu hati. Nah, tak ada manusia tu dua hati. Tak. Lebih lagi orang lelaki, orang jantan tu tak ada langsung, zahir pun tak ada dua hati bagi orang lelaki. Tapi ada juga orang perempuan, dia sebut dalam ni apa? Orang lelaki tak ada dua hati. Kalau orang perempuan tu, kalau zahir tu ada juga dua hati, manakala dia mengandung, ada ulama kata. Dia berusaha tu, dua lah hati anak dia, hati dia. Tapi maksud hati sini ialah hati kanak kita, tujuan kita tu tosai Tuhan tak sei jadi dua hati kita. Kena tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kena menyembah Allah Taala yang Maha Esa dan menurut hukum syariatnya. Nah, syariat Nabi sudah, syariat Allah Taala sudah. Tak usah dok ambil syariat lain mari dok campur kata, tak usahlah. Tuhan larilah menolak. Kerana tauhid dan syirik, iman dan kufur, taat dan maksiat tidak dapat dihimpunkan dalam hati yang satu. Tosai jadi tauhid dan syirik. Puya duk seni-seni, Tuhan satu ada niat. Buat apa puya sakit, mula cari lalu. Keduri datuk tu, turi datuk ni. Dia Allah dah tu. Jadi berubah dah. Dua hati dah tu orang panggil. Tuhan tak benar jadi manusia tu jadi pesan tu. Punya sakit selalu. Nah, cari. Punya kerja nak berjaya kau mula ikut riwayat halu. So gatung di kedai lah ni, gatung kedai lah tu wak pala lapar dah. Wak akak tu kau ni nak maju, nak gapo, nak masuk gapo. Tabik dengan datuk tu, tabik datuk ni. Jangan itu nasbah tauhid. Kena Allah Ta'ala sah. Iman dan kufur tak boleh nak himpun. Lek pagi iman, lek malam kufur, lek malam iman, lek pagi kufur, tak boleh. Iman. We terkejap molek. We so molek. Jadi wak pala lain, ekor pasal lain tu tak boleh. Nah itu. Tubuh lain. Bulu walah lain. Orang kata Musa berbulu hayat dah. Ada juga setengah. Le luar bulu hayat, le dalam Musa.
Oh tu bahaya. Tak boleh lah tu. Kita orang mukmin ni iman tak boleh nak campur tu. Ni tak boleh kita kena ambil hati kata. Teko dia mau buat pahala kita kena buat pahala kata. Dia kita buat pahala dia mau buat pahala apa. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Nak sebuah akidah bagi dia bagi kita. Nak sebuah agama tak boleh nak campur. Tapi sangkong tak apalah tu kerana bukan daripada agama. Nah, nak usung rumah pakai usung belakang boleh. Tapi nak sebuah ibadat tak boleh. Namun siapa boleh dia buat ibadat, kita pun buat ibadat sebab dia. Kita buat ibadat, dia buat ibadat sebab kita tak boleh. Kalau nak sebuah agama, kena satu. Taat dan maksiat. Jangan taat kata, maksiat kata. Biar semaya jemaah. Tu taat. Biar baca Quran, tu taat. Biar main kulit pun. Kita tahu akak pergi penuh juga. Tak boleh juga orang. Penuh nyata. Nah, wisa sudahlah. Hati tak boleh jadi dua gitu. Tak boleh jadi dua. Ini masuk belaka. Kalau masuk belaka tu dah boleh kata tak tanha anil fahsya. Kalau dia tu semaya rajin. Nak sebab sahih. Tapi maksiat pun rajin juga. Sudah semaya pergi berjudi ke apa. Dah boleh kata rusak tu. Semaya dia tu tak jadi sempurna mulai. Kerana benda ni dia tak boleh apa. Kalau orang ni semaya mulai ikhlas mulai lillah taala, dia sendiri dia tak ada rasa nak kerja maksiat. Minum tu dia sendiri dia tak tergamak dah. Supaya kita pakai kain baru sanggup dah nak turun dalam air. Kita pakai baju gosok ke apa baru beli ni hok pakai raya kemarin ni. Kata orang kata turun dalam air ni tak sanggup tak ada. Tapi kalau dia sanggup juga turun berarti hati dia dua lah. Baju dia ni nak sahaya kata, nak pakai raya kata. Jadi dua hati lah panggil. Tosih, agama itu tosih pasal itu. Dia putih-putih. Hitam jangan sekali-kali. Nah, hitam jangan sekali-kali. Tak. Baik, orang bukan Islam tu ya tak ada dah pasal. Dia kufur sungguh. Ada tak orang bukan Islam kelubang, pakai baju labu-labu. Tapi kira bukan Islam. Tak dia. Kuat sungguh dia. Kuat le kufur dia lah, le lawe dia dengan syariat dah. Tapi le Islam ni tak. Siapa punya? Kayak kelubang, kayak lepas. Kayak bakal seluar panak, kayak bakal seluar banyak. Jadi dua hati lagi. Tuhan tak benar tu lah. Nah, jadi sudahlah. Ni taat dengan maksiat. Nah, tauhid dengan syirik lawan dia. Iman dengan kufur. Taat dengan maksiat. Tidak dapat dihimpun dalam hati yang satu. Nah, tidak dapat dihimpun, jangan himpun dalam hati yang satu. Disebabkan tiap-tiap satunya berlawanan dengan yang lain. Nah, kerana tiap-tiap satu tu berlawan dua tu. Terungkam dia. Bila lah tu tak boleh nak campur lah. Nah, nobuh garis kata, nobuh sakar kata tu tak boleh pergi lah. Dah usah garis lah. Tak salah kata gitu lah. Telah menerangkan tentang masalah zihar. Nah, lepas pada tu, Allah Ta'ala cerita pula masalah zihar. Zihar ni apa zihar? Zihar ni mentasbihkan bini kita dengan adik-beradik kita hak hari nikah. Tak ada dah tempat kita ni tak ada guna mana. Tapi masa jahiliyah dulu dia nak murih ke bini dia kata kepada bini dia, "Mau hari ni serupa dengan mak aku dah." Dia serupa mak dia tak boleh duduk dekat lah itu. Tak boleh nak duduk sekali, tak boleh apa. Dia nak murih. Maka hukum dia nya lebih kurang dengan cerai juga lah. Orang jahiliyah dulu dia buat zihar lah tu lah. Mau serupa dengan mak, serupa dengan saudara, serupa dengan adik, serupa kakak. Dia serupa, dia tak boleh duduk dah lah. Jadi muhrim dah lah. Selalu dia nak marah tu dia kata lah tu. Maka dalam surah ni ada nak kecek buku zihar. Sikit.
lebih kurang lah. Tak. Dan soal anak akak, nak kecek juga dalam surah ni berkenaan anak akak. Anak akak ni ambil anak orang Pharaoh. Nah, ambil anak orang Pharaoh, orang panggil anak akak. Maka hukum anak akak tu dok jadi anak orang situ. Walau kita tu buh senarai dapur kita, buh bayi kita, buh Pharaoh tak ada kecek merah-merah kali pun, dok jadi anak orang situ. Ke jadi anak kita? Tak jadi anak. Nah, kerana dalam surah ni ada juga nak kecek. Hanya berlaku masa jahiliyah dulu, belum pada Nabi, jadi Nabi lagi. Nah, orang Arab tu dia ambil anak orang, dia sabit kata anak dia gitu-gitu. Pada dia rasa apa anak dia sungguh, dia buat apa anak dia sungguh. Wib sako, wib apa. Dok, tak jadi. Dan Nabi sendiri pun belum jadi nubuah, dia ambil Zaid. Ada seorang nama Zaid, dia buat anak, ikut anak dia. Hingga siapa? Orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka bawa mari ayat ni, surah ni membatalkan anak akak. Nah, hingga siapa? Nawi zahir batal tu, hingga siapa bekas bini anak akak dia tu kahwin pula dengan pak akak dia. Nawi kata ayat kata tak sabit anak walau Pharaoh lah setengah mana pun. Ada, maka ada juga nak kecek dari surah. Lalu ditegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak dihormati dan dikasihi. Pada Nabi ni kita kena hormat, kena kasih. Ada, tapi we kena cara dia. Serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman lebih daripada diri sendiri. Dak kasih Nabi kena lebih pada diri sendiri. Dan kemauan mereka sendiri. Nah, kanaklah kita setengah mana pun jangan lebih pada kanak syariat dalam kata kanak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada diri Nabi sendiri ataupun hukum-hukum hak Nabi royak. Nah, jangan lebih pada hukum hak Nabi, jangan lebih pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak cerita juga dalam. Dan isteri-isteri baginda hendaklah dihormati sebagai ibunya sendiri. Nah, isteri-isteri Nabi itu kita kena hormat sebagai ibunya sendiri. Ummahatul mukminin. Ibu Nabi itu digelarkan ibu-ibu bagi orang mukmin. Nah, semua ibu Nabi. Itu apa? Isteri Nabi. Begitu isteri Nabi, Nabi wafat dah ataupun Nabi wafat lah. Tak boleh dah nak nikah dengan orang lain, tak boleh dah. Nah, nak nikah dengan umat dia tak boleh dah. Kerana dia tu sebagai serupa dengan kita kena hormat serupa dengan ibu. Begitu digelarkan ada isteri Nabi itu ummahatul mukminin. Maka ada juga dalam surah ni nak gapo nak cerita. InsyaAllah bila kita titam surah, kita baca, kita dengar apa, akan faham sikit sebanyak. Bukan minta Allah Ta'ala faham, cerah, lebih lebih sempurna lagi pada kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudah-mudahan Allah Ta'ala bermanfaat pada kita dengan apa yang kita telah baca Al-Quran. Dan begitu juga ayat-ayat yang kita akan baca insya-Allah. Nah, dengan hidayahnya taufik kita akan jadi seorang yang diredha oleh Allah Taala. Subhanakallah hamdik asyhadu an la